Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Alhamdulillah. Wassalamun ala ibadihi allazina astafa. Amma ba'd. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, kita panjatkan kesyukuran kehadran Allah Subhanahu wa taala. Bermula saat dan detik ini, bermulalah tanggal 27 hari bulan Rajab, memperingati peristiwa agung, mukjizat agung, anugerah Allah khas untuk junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat hissi dan mukjizat maknawi. Mukjizat yang ada di situ nilai-nilai lahiriah, dan ada di situ nilai-nilai ruhaniyah. Mukjizat agung, anugerah khas dari Allah Subhanahu wa taala buat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala perakukan anugerah khas, anugerah agung buat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada ayat pertama surah Al-Isra. 114 surah, salah satu daripadanya surah Al-Isra. Perakuan Allah, pengiktirafan, pemasyhuran dari Allah buat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Maha suci Allah daripada kekurangan. Maha suci Allah daripada kekurangan. Maha suci Allah daripada kecacatan. Dialah Allah, Tuhan yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam, yaitu junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Al-Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah menuju ke Al-Masjidil Aqsa Palestin, yang mana tempat yang ditujui Al-Masjidul Aqsa itu Allah perakukan kami berkati di persekitarannya. Disitulah pesuruh-pesuruh Allah bersama dengan mukjizat-mukjizat yang Allah Ta'ala kurniakan jua.
kami perjalankan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Al-Masjidul Haram ke Al-Masjidul Aqsa itu agar dia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat melihat sendiri, alami sendiri, lalui sendiri sebahagian daripada bukti-bukti kebesaran, keagungan, kekuasaan kami. Dialah Allah, Tuhan yang maha mendengar apa jua kata-kata hamba-hambanya, sama ada yang menerima atau menolak mukjizat agung ini. Dialah Allah, Tuhan yang melihat apakah tindak tanduk hamba-hambanya setelah diisytiharkan mukjizat agung ini diberikan kepada junjungan besar baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dialah Allah, Tuhan yang maha mendengar lagi maha melihat. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, ianya merupakan pemasyhuran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemasyhuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sebagai sultan, perdana menteri, tidak, tapi pemasyhuran dari Allah ke atas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahawa Rasulullah sahajalah yang dianugerahkan mukjizat yang agung ini, Al-Isra wal Mi'raj. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, berlaku peristiwa Al-Isra wal Mi'raj ini 9 bulan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari kota Makkah ke kota Madinah, yakni tahun ke-12 kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya perlukan lagi 9 bulan melengkapi tahun yang ke-13 kerasulan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 9 bulan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari kota Makkah ke kota Madinah, Allah Ta'ala masyhurkan ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan pemasyhuran piala sumbangsih, tidak, pemasyhuran anugerah agung, mukjizat agung, Al-Isra wal Mi'raj. Dalam tempoh masa setengah jam ini, yang saya nak bicarakan ialah nilai masa dan nilai tempat dari peristiwa agung, mukjizat agung Al-Isra wal Mi'raj. 2 nilai, nilai masa dan nilai tempat daripada peristiwa agung baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Isra wal Mi'raj. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, 2 nilai,
masa dan tempat. Kenapa? Kerana manusia mengejar masa. Kenapa? Manusia memburu tempat. Dua, manusia mengejar masa, manusia memburu tempat. Dan jelas endingnya, di endnya, ya, Rasulullah meraih saat detik masa yang amat indah. Dalam tempoh masa separuh malam, segalanya tamam, segalanya sempurna. Kerana manusia mengejar masa, terkejar-kejar, terkejar-kejar, ya, silap Pulau Pinang melewat-lewatkan perlawanan, akhirnya kalah juga 2-0. Kerana Pening tidak mengejar masa. Manusia terkejar-kejar dengan masa. Wah, kalau sebut mengejar masa, sama ada dapat atau tak dapat. Wah. Dan manusia memburu tempat. Memburu tempat. Ya, Tuan Haji Khair, mantan DO Kulai, dah keluar senarai memburu tempat ketua kampung daerah Kulai. Berebut. Kerana itulah hidup di muka bumi. Manusia mengejar masa dan memburu tempat. Simple past tense, simple present tense. Yang jelas sekali lagi, setelah Rasulullah SAW melalui detik-detik masa yang amat indah, melalui peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, sekali lagi Rasulullah SAW menemui tempat-tempat yang amat istimewa melalui peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Dan Rasulullah berjaya mendapatkan sesuatu demi membela nasib umatnya, iaitu tiang agama. Itulah dia kefarduan sembahyang 5 waktu. Itu produk paling utama dalam peristiwa agung, mukjizat agung Al-Isra wal Mi'raj. Dengan kata lain, Rasulullah bukan hanya memikirkan kepentingan diri dalam mengejar masa dan memburu tempat, tetapi Rasulullah bawa satu nilai tiang agama untuk umatnya. Kerana nanti di akhirat sana, perkara pokok yang akan dipersoalkan adalah tiang agama. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala perakukan betapa perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perjalanan yang Rasulullah terpaksa menempuh waktu yang amat singkat dengan jarak yang amat jauh. Mampu ke Rasulullah kembali semula? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sememangnya melemahkan pemikiran manusia. Sebab itu namanya mukjizat. Ajaza, mukjizat membawa erti melemahkan musuh.
bukan membunuh musuh, melemahkan musuh, melemahkan pemikiran manusia. Sama sekali manusia tak mampu memikirkan, mungkinkah dalam tempoh masa yang begitu singkat, perjalanan yang amat jauh, dan mampu kembali semula. Inilah anugerah istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah. Baik, berlakunya peristiwa Al-Isra wal Mi'raj pada tahun penuh kedukecitaan. Rasulullah kehilangan dua insan tersayang, isteri yang dicintai Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Rasulullah juga kehilangan bapa saudara yang banyak membela dan menunjuk ajar, Abu Talib. Tahun duka cita, amat menduka citakan. Setelah Rasulullah berduka cita, maka adakah Rasulullah dapat mengejar masa dalam menyempurnakan amanah Allah? Mampukah Rasulullah memburu tempat dalam melaksanakan titah perintah Allah? Rupanya, ya, di sebalik kekecewaan, tahun duka cita, Rasulullah mencapai sasaran, malah melebihi daripada apa yang dijangkakan, malah mengatasi akal manusia itu sendiri. Dari Baitullah menuju ke Baitul Maqdis, juga disebut Baitul Muqaddis. Baitullah Al-Masjidul Haram menuju ke Baitul Maqdis Al-Masjidul Aqsa. Rasulullah sempat meninjau buat seketika di beberapa buyut Baitun Nabi yang dikenali dengan nama Ardun Thayyibatun dan akhirnya disebut Madinah Al-Munawwarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninjau. Sebelum Rasulullah berhijrah, Rasulullah telah diberi peluang untuk melihat tempat hijrahnya, ya, dan bagaimana tempat hijrahnya, suasana, al-hal, hal ehwal, al-ma'al, dapatan perolehan di bumi yang disebut Ardun Thayyibatun, bumi yang baik lagi subur. Disitulah akhirnya dikenali dengan nama Madinah Al-Munawwarah. Di situ adanya Baitun Nabi, bilik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang istimewa, yang betul-betul bersebelahan dengan Al-Masjidun Nabawi. Disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disemadikan sebagaimana yang Rasulullah sabdakan, baiti qabri, bilik tempat tidur aku itulah pusara. Bilik tempat tidur aku itulah pusara. Wow. Ya. Kenapa? Kerana kita nak lihat peristiwa Al-Isra wal Mi'raj ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjaya dalam mengejar masa dan berjaya dalam memburu tempat. Haji Hanafiah, tak payahlah, tempat aku S32. Haji Khair dah pencin, tak boleh tolong aku, tak apalah. Semua orang memburu tempat. Haji Kamarul pun memburu tempat, tapi apakan daya.
Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah. Tak faham tak apa, dengar je. Baitullah, Baitun Nabi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat singgah seketika antaranya di Baitul Anbiya, penempatan nabi-nabi pilihan. Di situ adanya satu teluk, namanya Teluk Aqabah. Di situnya ada pantai Madian. Disitulah menjadi 3 rebutan, Mesir di Tuba. Begitu juga Israel yang berjaya mendapat titik tengah kepada Teluk Aqabah, dan begitu juga Jordan di Bandaraya Aqabah yang melengkapi ketemadunan bangsa Madian, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi peluang untuk berhenti seketika di penempatan di mana disitulah lahir tokoh-tokoh Nabi pilihan. Nabi Yaqub, begitu juga Nabi-Nabi pilihan. Ya. Teluk Aqabah, bumi Madian. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat meninjau Baitu Musa, tempat baginda Musa alaihi salam menerima wahyu. Di kemuncak Gunung Tur, di semenanjung Sinai, perang Camp David meletakkan semenanjung Sinai milik Mesir. Perang tahun bila tu? Gunung Tur yang terletak di semenanjung Sinai disebut dalam Al-Quran Turi Sini, Tur Sina. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sempat meninjau Baitul Laham, tempat kelahiran baginda Isa alaihi salam. Baginda Isa alaihi salam mengambil tanggungjawab untuk turun nanti sebelum kiamat bagi membunuh Dajjal. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, Baitullah, Baitun Nabi, Baitul Anbiya, Baitul Laham, dan sampai juga Baitul Maqdis, juga disebut Baitul Muqaddis, juga disebut Baitul Muqaddas. Isim fa'il, isim maf'ul, tak apalah. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, itulah dia perjalanan Isra. Yang saya nak jelaskan di sini perkataan bait, Baitullah, Baitul Maqdis, Baitul Laham. Bait, bilik, tempat, location. Kerana manusia memburu tempat. Tak faham tak apa. Buat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meraih tempat-tempat istimewa itu. Bukan setakat di bumi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi peluang untuk meneruskan perjalanan Mi'raj menuju ke langit. Perjalanan Mi'raj menuju ke langit. Kenapa mesti ke langit? Kerana di situ ada janji-janji Allah. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit sana ada rezeki untuk kamu, dan di langit sana ada sesuatu yang dijanjikan untuk kamu. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perlu
mengejar masa, memburu tempat-tempat di langit. Kenapa istimewanya langit? Di langit ada stok rezeki untuk umat manusia. Di langit ada sesuatu yang dijanjikan untuk manusia, syurga maupun neraka. Wal-i'yazubillah. Maka melepasi as-sama'ud dunya, langit dunia, itulah masa yang manusia seperti kita tak dapat mengejar. Itulah tempat yang tak mampu diburu, langit dunia. Melepasi langit dunia ada penempatan disebut Baitul Mamdud, yang Allah firmankan wadzillim mamdud, penempatan yang luas. Untuk siapa itu? Untuk roh-roh orang-orang yang beriman. Annal arda yarisuha ibadiyas salihun, bahwasanya di atas permukaan bumi ini ada penempatan untuk orang-orang yang saleh. Setelah mati, kita ada penghidupan di Baitul Mamdud. Melepasi langit dunia, Baitul Mamdud. Melepasi Baitul Mamdud, Baitul Izzah, tempat diturunkan Al-Quran daripada Lauh Mahfuz, kemudian diturunkan dari Baitul Izzah ke muka bumi, sedikit demi sedikit, ya, sehinggalah sempurna kerasulan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baitul Maqdis, Baitul Mamdud, Baitul Izzah, penempatan yang mulia. Melepasi penempatan yang mulia itu, disitulah penempatan kekasih-kekasih Allah. Langit pertama, baginda Adam alaihi salam penghulunya. Langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Wah. Bayangkan Rasulullah melepasi, ya, merentasi masa dan merentasi tempat-tempat istimewa. Melepasi langit ketujuh yang penghulunya baginda Ibrahim alaihissalam. Rasulullah sampai di penempatan yang disebut Baitul Baida, penempatan yang putih, indah, berseri. Semuanya putih, indah, berseri, kilauan, metalik. Itu aku cakap lah, Baitul Baida. Semuanya suci, semuanya bersih. Melepasi Baitul Baida, ada penempatan khas untuk para malaikat, Baitul Ma'mur. Melepasi Baitul Ma'mur, sampailah, ya, ke penempatan yang amat luas lagi, Baitul Bahril Hayat, Baitul Bahril Hayat, penempatan laut kehidupan, lautan kehidupan. Maka disitulah Arash, disitulah apa yang disebut, ya, Arash yang amat luas. Disitulah adanya Lauh Mahfuz, Baitul Bahril Hayat. Disitulah kursi. Melepasi itu, sampailah ke Sidratul Muntaha. Salah silap mohon jutaan kemaafan. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna
ma'a Daudal jibala yusabbihna wat tayra wa kunna fa'ilin ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.